أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-11 dalam surah At-Taghabun yang bermaksud tidak ada kesusahan ataupun bala bencana ataupun musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan juga sabar. Dan ingatlah Allah Taala itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah yang juga merangkap pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Saf kepimpinan kedua-dua entiti yang sangat besar erti kewujudan ini, juga yang dimuliakan Tuan Imam yang telah memimpin salat berjemaah maghrib kita baru sebentar tadi, dan juga para jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi, dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah taala pada jasad fizikal masing-masing. Dan dengan itu diharapkan akan berpanjangan kepada kesihatan rohani agar tuan-tuan pada jemaah sekalian beroleh segala keupayaan untuk mengukuhkan iman dan takwa agar ia berkekalan dalam kondisi, dalam keadaan yang terbaik sampailah ke saat kita semua dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Taala di mana pada saat ini, pada malam ini dapat bersama dengan para jemaah sekalian biarpun dalam suasana yang sedikit berbeza daripada biasa. Kerana pada malam ini khabarnya tuan-tuan tidak berteman dengan anak-anak tahfiz Ad-Diniyah yang mereka itu sedang bercuti bercuti beberapa hari, mungkin seminggu dua begitu pada jemaah sekalian. Jadi kita bersama dalam keadaan kita-kita lah pada malam ini. Apapun mudah-mudahan pada jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kelebihan kepada tuan-tuan kita semualah yang dilapangkan masa untuk berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan kewajipan solat dan dalam masa yang sama memberikan kesempatan yang terbaik buat diri masing-masing untuk mengisi relung hati dengan ilmu pengetahuan, di mana saya berkongsi apa yang tertera dalam kitab Taubat dan Liku-likunya yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan sedikit penghuraian yang diharapkan insya-Allah taala memberikan manfaat kepada saya yang bercakap ini
dan juga kepada para jemaah yang sudi mendengar sampai ke akhir. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala, diberikan segala kebaikan, diampunkan silap salah dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala redha insya-Allah Ta'ala hidup kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya insya-Allah. Muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebelum saya pergi kepada perbincangan yang berpandukan kitab Taubat dan liku-likunya sebagai kitab pengajian yang saya bawakan penghuraiannya di sini, di mana kita pada malam ini insya-Allah Ta'ala membincangkan berkenaan dengan kehidupan mereka yang beriman tetapi kembali kepada Allah Ta'ala ke alam akhirat dalam keadaan berdosa, yang mana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, mereka itu akan ditempatkan di neraka sebagai satu proses untuk pembersihan diri mereka sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke syurga. Jadi yang tu telah pun saya bawakan perbincangan sebelum ini pada jemaah sekalian dalam tempoh yang agak panjang. Kita berbincang bulan ke bulan memahami perkara yang disebutkan tadi, dan kita insya-Allah Ta'ala pada malam ini berbincang berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala tetapkan bahawa orang beriman itu akan masuk neraka dan akan keluar kemudiannya selepas menamatkan tempoh siksaan dalam neraka tersebut. Itu yang akan saya bawakan perbincangan insya-Allah Ta'ala kepada para jemaah sekalian. Namun sebagai sedikit perkongsian dalam mukadimah pertemuan kita pada malam ini, saya nak kembalikan pada jemaah sekalian kepada ayat 11 surah At-Taghabun yang saya bacakan tadi. Ayat di mana Allah Ta'ala membawakan pernyataan kepada kita mengenai musibah yang melanda. Maka saya pada jemaah sekalian berkongsi ayat 11 surah At-Taghabun ini untuk kita sama-sama mengambil suatu pengajaran di sebalik apa yang berlaku sehari dua ni. Lebih tepat kemarin lah, Jumaat kemarin awal pagi jam 2 pagi berlaku musibah yang saya kira besar lah. Tuan-tuan pun sama berpendapat begitu. Besar dalam konteks kita di Malaysia, dan mungkin saya kira dunia pun sedang memerhatikan, sedang mengikut perkembangan apa yang berlaku, iaitu runtuhan tanah, gelonsornya tanah di kawasan perkhemahan, side camp perkhemahan di kawasan Gotong Jaya. Kawasan Gotong Jaya ni berhampiran dengan Genting Highland, tapi masih dalam kawasan Hulu Selangor, di bawah ataupun dalam mukim Batang Kali. Maka naik cerita di media, tanah runtuh Batang Kali lah. Saya duduk di antara gapi dekat Batang Kali pun mula-mula tercari juga belah mana tempat runtuh ni, tak perasan pula. Rupanya bukan Batang Kali yang pekan tu, bukan, tapi jauh sana sampai ke Gotong Jaya. Tapi sempadan geografinya masih dalam mukim Batang Kali. Jadi kita yang faham ni tuan-tuan, orang sekitar ni tahu sangatlah itu kawasan Genting lah tu, kira tu Gotong Jaya. Begitulah lokasinya. Jadi pada jemaah sekalian, apa yang berlaku itu merupakan satu musibah, satu bala bencana yang seorang pun tak dapat menduga, terutamanya mangsa lah, tak menjangka apa yang berlaku. Dan berlakunya ia dalam keadaan yang sangat-sangat memberikan nilai ataupun pengertian musibah itu, bencana itu milik Allah. Berlaku pada jam 2 pagi khabarnya dalam suasana yang sangat gelap, kemudian sangat-sangat sejuk dan sangat berkabus. Datanglah tanah gelongsor itu menghempap khemah masing-masing tanpa sebarang perlindungan. Kalau berlaku itu pada kalau tanah gelongsor itu berlaku ataupun menghempap kepada chalet, kemungkinan ada ruang lagi untuk kita kira sebagai penghadang kepada tanah tadi mengenai mereka. Tapi kalau dah namanya kemah tuan-tuan, tidak ada apa lagi lah, berserah sepenuhnya lah begitu. Jadi apa yang saya nak sebut jemaah bukan cerita soal apa yang berlaku itu, tetapi lebih kepada bagaimana kita yang berada berhampiran lokasi kejadian amat wajar kembali kepada ayat 11 surah At-Taghabun untuk kita memahami pernyataan daripada Allah Ta'ala bahawa dia beritahu kita yang berlaku itu dalam perancangan dia. Dia yang maha mengetahui. Jadi soal bagaimana berlaku, bila masanya berlaku itu, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cari maklumat, kaji macam mana pun jemaah sekalian, tak ada kesudahan pada kita
Dah sebut tadi dah, gitu gini dan sebagainya. Kenapa awal pagi, kenapa tengah malam begitu, kenapa kena pada khemah tidak syelek, itu persoalan kita. Tapi di sebalik itu Allah Ta'ala berkuasa atas segala ketentuan yang menjadikan berlakunya bencana tersebut. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada jemaah sekalian, kita yang beriman ini pertamanya percaya ini kuasa Allah. Bila begitu kita akan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kepada Allah kita kembali. Ini orang beriman. Datang musibah kita menyebut demikian. Jangan kira pula kadang-kadang orang kata tak ada, tak mati pun, cedera je, tak payah inna lillah. Tak, bukan soal mati. Soal kita beriman, kita diajar begitu. Pernyataan hati kita bahawa kita ni milik Allah dan Allah penentu kepada kita. Jadi terhadap perkara musibah yang langsung tak masuk dalam kepala kita, tak terfikir macam mana apa benda boleh berlaku, serah kepada Allah Ta'ala. Inna lillah, kita ni milik Allah. Dah, sudah. Kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, yang berimannya kepada Allah Ta'ala itu kita semua ni, kita akan dipimpin hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita beriman kepadanya untuk menerima musibah itu dengan tenang dan juga sabar. Maka sebab tadi jemaah sekalian, bermula dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dah serah diri kepada Allah Ta'ala untuk menerima musibah yang berlaku itu. Nak analisa, nak apa, dengan permulaan begitu. Maka akhirnya kata Allah Ta'ala, dia akan pimpin hati kita, beri hidayah dalam hati kita untuk kita terima apa yang berlaku itu dengan tenang dan juga sabar. Maka tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kita bercakap di sini dalam keadaan kita tidak terlibat secara langsung dengan apa yang berlaku. Tidak ada saudara mara kita, tak ada sahabat handai kita, bukan jiran kita pun yang terlibat, orang lain dekat kawasan kita tapi mereka bukan kita. Jadi pada jemaah sekalian, kita mungkin tidak ada sangat persoalan besar kepada apa yang berlaku. Tapi tuan-tuan bayangkan bagaimana dengan saudara mara bangsa, bagaimana dengan anak beranaknya dan segalanya jemaah sekalian. Maka kata Allah Ta'ala, dengan berimannya kita yang memahami konsep musibah tadi, kita akan tenang dengan izin daripada Allah. Kita akan sabar. Saya balik kepada kisah salah seorang bangsa, tak salah namanya jemaah sekalian, Nurul Azwani ke Nurul Azmani, almarhum, salah seorang yang meninggal. Dan mungkin setakat ini dialah bangsa tunggal lah yang beragama Islam, pekerja di kantin sekolah kan, dia ikut majikan dia, pihak sekolah ke perkhemahan. Jadi apa yang saya nak sebut jemaah sekalian, bagaimana saya baca dekat media sosial lah, ibu bangsa tadi, ibu arwah tadi bercakap dengan nada yang cukup tenang. Dia redha dengan apa berlaku dan dia cakap anak dia sempat dia jumpa pada beberapa hari yang lalu, Rabu lepas, tak salah saya, kejadian pada hari Jumaat, mana dia bercakap dalam keadaan dia tenang, terima, redha, sampailah jenazah selamat dikebumikan. Jadi ini cerita orang beriman. Kita tak tahu macam mana dengan mereka yang tak beriman, yang majoriti bangsa tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada jemaah sekalian, kita faham dengan itu, dengan beriman yang tadi, apa yang berlaku, walaupun akal tak boleh terima, jiwa tak boleh terima, sedihnya melampau, tapi dengan sebab iman akan tenang, redha bahawa mangsa itu milik Allah. Dan Allah akan ambil balik bila sampai masanya. Cara kaedah itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu waktu dia. Kita pula macam mana? Sama juga. Orang lain akan menerima konsep itu terhadap apa yang berlaku pada kita. Gitu maksudnya para jemaah sekalian. Ini kitaran orang beriman, cara hidup orang beriman yang Allah ajarkan kepada kita dalam kita menerima apa juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tenang kita. Tak jadi serabut, tak jadi nak marah dan sebagainya. Maka soal nak marah, nak serabut, nak cari siapa yang punya salah, siapa yang punya pasal, kenapa benarkan perkhemahan dibuat di situ, kenapa, persoalan yang tak habis jemaah sekalian. Sekarang bukan masa nak bercakap perkara tersebut. Uruskan dulu, cari dulu jenazah yang belum jumpa ni. Ramai lagi kan, kabarnya dalam 9 orang ataupun 10 orang lagi yang belum ditemui. Nak korek tanah bukan mudah, takut terkena kepada mayat dan sebagainya. Situ para jemaah sekalian. Maka kena tenang dengan
kita ini beriman kepada Allah SWT, dan Allah tutup ayat tadi pada jemaah sekalian dengan menyatakan bahawa Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dia maha tahu, serah kat dia lah. Kita beriman kepada dia, kita buat kerja kita sebagai seorang hamba, dan selebihnya serah kepada Allah SWT. InsyaAllah dengan cara itu, musibah yang berlaku itu akan memberikan nilai kepada iman kita. Kita pun yakin Allah ni maha hebat, maha hebat. Tunjuk sikit je kita nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun rasa kerdil diri kita. Hina kita jemaah sekalian di hadapan Allah yang sangat-sangat agung, sangat besar itu pada jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Maka akhirnya saya sebut tadi jemaah sekalian, ayat ini Allah bimbing kita, tarbiyah kita untuk jadikan diri kita sebagai orang beriman yang kukuh iman kita di sebalik musibah yang berlaku. Ambil pengajaran, ambil iktibar, insya-Allah kita dapat manfaat yang banyak. Itu maksudnya pada jemaah muslimin sekalian. Wallahu alam. Untuk perkara berkenaan. Jadi kita kembali kepada pengajian kita yang sebutkan tadi jemaah sekalian, kita sambung perbincangan berkenaan dengan orang-orang mukmin yang akan ke neraka di akhirat besok. Dan sekejap tuan-tuan, selingan saya nak kena minum air. Rasa sakit tekak dan juga sejuk lebih daripada biasa malam ni sebab tak ramai orang kot. Biasa anak-anak ramai. Sejuk sikit. Cuaca di luar pun agak sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, para jemaah muslimin sekalian, kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, kita bincang berkenaan dengan orang-orang mukmin yang akan ke neraka, menyambung perbincangan yang lalu. Maka asas perbincangan para jemaah sekalian ialah pada ayat yang ke-71 dan 72 surah Maryam. Imam Ghazali dalam kitab Taubat membawakan ayat ini sebagai asas perbincangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimin fiha jithiyah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 71 dan juga 72 surah Maryam yang bermaksud tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan datang kepadanya, kerana yang demikian itu menjadi suatu kepastian yang dah pun ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan mereka yang bertakwa, dan kami akan membiarkan mereka yang menganiaya diri mereka dengan berlutut padanya. Sadaqallahul azim. Muslimin sedang jemaah sekalian, dua ayat ini menceritakan kepada kita perihal bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat besok semua manusia akan datang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Semua orang akan ke neraka. Maka timbul persoalan, habis kalau gitu macam mana dengan mereka yang diberikan pelepasan tanpa neraka terus ke syurga? Bagaimana dengan para anbiya, dengan para mursalin? Gitu jemaah sekalian. Maka para jemaah sekalian, perkara ini dalam huraian oleh para ulama tafsir menyatakan dalam bentuk dua perkara. Pertama, kata mereka bahawa semua manusia akan menempuh satu tempoh pada hari akhirat besok, di mana mereka akan melintasi, melalui apa yang disebut sebagai titian siratal mustaqim. Ini tuan-tuan pun dah belajar dah tahu semua dah. Kita beriman wujudnya adanya titian siratal mustaqim di akhirat besok. Titian yang digambarkan laluannya itu, jalannya itu jemaah sekalian, kecil, halus seumpama rambut yang dibelah 7. Tuan-tuan nak bayang, tak payah bayang lah. Payah nak bayang kan, rambut dah halus belah 7. Macam mana Pak Syekh? Macam mana punya halus? Wallahu ta'ala wa'ala. Ini perkara sam'iat. Kita cuma bayangkan kesukaran kita nak laluinya sebab dia sangat kritikal. Itu je jemaah sekalian. Dan dikhabarkan juga bahawa ia berada dalam keadaan yang sangat-sangat tajam. Sangat-sangat memberi kesan pada yang lalu. Diumpamakan macam mata pedang. Dalam kecil, halus, tajam.
Jadi titian siratal mustaqim. Maka sebagian ulama tafsir menyebut jemaah sekalian bahawa semua akan lalu. Laluan titian siratal mustaqim sebab ianya akan ke syurga. Laluan ini umpama jambatan akan ke syurga. Di bawahnya ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama tafsir, saya sebut jemaah sekalian, menyatakan bahawa bila begitu keadaan semua akan lalu, tak kira siapa. Di mana bila kita sebut soal mereka yang dimuliakan Allah, para anbiya, para mursalin, para syuhada, yang para abid ahli ibadah yang Allah muliakan itu, mereka lalu tanpa sebarang masalah, sepantas kilat. Tahu-tahu sampai ke syurga. Gitu maksudnya. Lalu juga sampai ke syurga. Maka timbul persoalan. Apa tujuan? Dan mereka tak akan ke neraka. Neraka kat bawah. Lalu untuk ke syurga, mereka akan confirm ke syurga, dijamin syurga. Lalu buat apa? Persoalan pada kita. Maka dijawab oleh para ulama tafsir, para jemaah sekalian, menyatakan bahawa paling tidak pun laluan berkenaan di atas neraka tadi memberikan kesan kepada nikmat bila mana mereka dapat ke syurga, sampai ke syurga. Nikmat luar biasa. Sebab apa? Menempuh laluan yang sangat sukar, yang kritikal tadi. Bawah tu neraka. Maka tengok laluan, melalui laluan yang sangat payah, di bawah neraka yang sangat-sangat membahang, sangat panas, api menjulang itu, pada jemaah sekalian, beri kesan kepada jiwa hamba Allah yang mulia tadi. Bila mana mereka masuk syurga, rasa lain macam. Ulama kata apa? Bila mereka berkeadaan sebegitu, mereka nikmati syurga dengan keadaan mereka bersyukur luar biasa kepada Allah. Sebab apa? Sebab rasa nikmat tu lain macam bila dah ada sedikit azab derita sebelumnya. Boleh faham tuan-tuan? Bagi contoh macam inilah. Kalau kita ni takdirnya sekarang seorang yang kaya raya, contohlah, ada segala kemudahan, kediaman kita mewah, kenderaan mewah, wang ringgit cukup, banyak harta benda, kan? Keadaan itu kita nikmati sekarang. Dulu buka cerita lama, mungkin gelandangan, mungkinlah, wallahu taala wa'alam, orang kampung susah, pernah kutip kertas kerap dan sebagainya, contoh jemaah sekalian, susah. Jadi kaya sekarang, lepas susah, apa cerita? Apa keadaannya? Apa rasanya? Nikmat. Nikmat yang menzahirkan rasa syukur yang luar biasa. Maka dia nak berkongsi nikmat dia itu dengan orang lain, zakatnya, contoh sedekahnya, jamu orang makan dan lain-lain. Sebab dia rasa nikmat sangat-sangat ada kemudahan, kaya tadi. Sebab dia tahu dah susah tu macam mana. Maka orang usaha dia akan cari untuk dia bantu. Sebab dia tak tahu susahnya itu apa yang dia deritai. Gitu je Pak Askan. Jadi compare dengan mereka yang kaya juga sekarang, tapi kayanya itu sejak asal. Kita kata apa? Lahir di atas wang ringgit, lahir dalam kalangan bangsawan, anak orang kaya, anak jutawan, kan? Lahir-lahir pun memang dah jutawan. Tak rasa apa. Dia biasa-biasa je lah. Gitu. Jadi jemaah sekalian, tadi cerita pasal neraka tadi, kata para ulama, kesempatan di atas titian sirat yang neraka di bawahnya itu menghadirkan rasa seronok luar biasa menikmati syurga tadi. Maka akhirnya mereka berulang-ulang sepanjang masa bersyukur, terima kasih Allah bagi syurga. Sebab tahu dah kalau tak dapat syurga tu neraka tu, ya Allah, nak cerita tak boleh. Punya takut, punya perit, azabnya luar biasa. Itu maksudnya para jemaah sekalian. Itu satu. Lepas itu maksudnya kata para ulama tentang semua orang akan ke neraka, maknanya paling tidak lalu pada titian siratal mustaqim untuk ke syurga. Yang kedua para jemaah sekalian, kata para ulama, ialah orang manusia ni akan ke neraka. Untuk apa? Untuk akhirnya mereka selain daripada titian siratal mustaqim tadi akan masuk neraka untuk pembersihan diri mereka yang mereka itu ada dosa, bersama dengan mereka waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit macam mana pun kalau ada dosa akan ke neraka. Sebab neraka itu fungsinya nak bersihkan dosa bagi orang beriman, dan azab yang kekal abadi bagi mereka yang tak beriman. Yang tak beriman dia tak ada cerita lah kat sini. Sebab dia cerita pasal orang beriman. Maksudnya tak beriman dia masuk tapi tak keluar. Tak ada cerita, tak ada kisah kat sini.
Dalam kitab ini kisahnya adalah tentang orang mukmin yang beriman tadi, yang masuk tapi akan keluar semula. Gitu. Jadi situlah Imam Ghazali pada jemaah sekalian membawakan penghuraian kepada kita tentang bagaimana kisah orang beriman yang masuk tapi keluar semula. Itulah yang akan menjadi tempoh yang berbeza-beza dalam neraka itu, sama ada sekejap sangat-sangat ataupun lama sangat-sangat, bergantung kepada dosa yang ada dalam diri mereka sewaktu mereka dah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai ke alam barzah, sampai alam akhirat. Kalau dosa masih ada, taubat belum selesai waktu hidup kat dunia, maka mereka akan ke neraka. Dan umumnya kata Imam Ghazali, orang beriman kecuali yang tadi itu, para anbiya, para mursalin, mereka yang dipilih Allah Ta'ala itu, yang lain semua akan ke neraka. Gitu. Umumnya sebegitu para jemaah sekalian. Maka sebab itu kita berbincang berkenaan dengan perkara ini, mengandaikan kita orang awam yang biasa-biasa ni akan ke situ akhirnya. Jadi tujuan kita bincang jemaah sekalian, kita ini menyebut kita nak mengelak daripada berlamaan dalam azab neraka Allah Ta'ala di akhirat besok. Mengenalkan bahawa kita ni sukar untuk mengelak daripada berdosa. Ni tuan-tuan, kita bincang tentang kita-kita yang faham tentang siapa kita, yang dah bina diri sebagai mukmin muttaqin. Tuan-tuan datang ke surau, datang berjemaah, nak jadikan diri ini sangat baik pada pandangan Allah. Ilmu tak cukup, cari ilmu, nak bagi faham. Tapi rasa berdosa tak? Rasa berdosa tuan-tuan? Tak tahulah kalau tak rasa berdosa, kan? Sebab rasa berdosa ni siapa? Orang yang baik. Ini cara perayaan para ulama. Yang rasa berdosa, rasa bersalah, rasa belum selesai urusan dengan Allah Ta'ala, tentang taubat sebagainya, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang tak dekat dia tak rasa, maaf sebut. Yang tak jumpa surau, tak tahu masjid kat mana, tak reti nak berjemaah, tak tahu cari ilmu, tak rasa berdosa. Tuan-tuan tak percaya, tanya dia. Dia relax je, sempoi gitu, kan? Salam belen gitu je lah. Tahu-tahu mati. Na'udzubillah. Dia tak fikir pun. Yang fikir siapa? Yang dah ada jalan ke arah kebaikan. Ini yang fikir. Gitu pada jemaah sekalian. Maka saya sebut tadi, kita yang berfikir ini, kita pun renung Allah. Kalau macam tu, macam mana nasib kita? Maka nasib kita ini pada jemaah sekalian, di antara lain dilihat kepada sudut bagaimana tentang siksaan neraka besok, bentuk azabnya dan sebagainya, dan juga tempoh berada di neraka itu. Maka pada jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menghuraikan perkara ini dengan membawakan kepada kita hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, yang menceritakan soal tempoh berada dalam neraka bagi orang beriman. Nabi SAW bersabda, "Inna akhira man yakhruju minan nar yu'adzabu sab'ata alafi sanah." Sedangkan Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya orang yang terakhir keluar daripada api neraka itu sesudah menanggung azab seksa ialah selama 7,000 tahun. Boleh faham jemaah sekalian? Jadi Nabi SAW menyebut kepada kita dalam hadis ini bahawasanya orang yang terakhir, orang ni maknanya yang terakhir keluar. Bila masuk orang terakhir keluar, orang beriman. Saya sebut tadi, yang tak beriman tak keluar. Maka orang beriman yang masuk neraka, yang akhirnya akan keluar. Yang terakhir keluar itu Nabi beritahu dah kita sekarang. Yang terakhir itu siapa? Wallahu ta'ala wa'alam. Iaitu ia akan keluar juga akhirnya daripada neraka dengan rahmat Allah Ta'ala selepas dia duduk dalam neraka itu, menanggung siksaan neraka, azab neraka selama 7,000 tahun akhirat. Apa dosa dia? Wallahu a'lam. Lama benar tu? Lama. 7,000 tahun tuan-tuan. Lama tak? Lama dalam azab Allah. Nak cerita secara mudah jemaah sekalian, lama dalam azab, derita, sengsara ni tak terkira. Sebab kalau lama tempoh jemaah sekalian, nikmat pun jadi bosan. Faham tuan-tuan sekalian? Lama dalam nikmat, bosan tak? Bosan juga. Bosan.
Tuan-tuan hidup contohlah 70 tahun. Kan? 70 tahun. Akhir balik reti fikir sebagai orang dewasa, umur katalah umur 10 tahun katalah. Maknanya 60 tahun akhir balik. Jadi orang lah. 60 tahun makan roti canai, tertarik, bosan tak? Itu kira nikmat, tu contoh nikmat. Ke ada yang kata tak nikmat lah, Allah alam lah. Tu sekarang kot umumnya nikmat lah umumnya. Yang nikmat makan roti canai, itu yang ramai orang makan roti canai tu. Makan roti canai dengan teh tarik. Nikmat ke tidak? Nikmat. Bosan tak? Bosan juga akhirnya. Bila bosan, peniaga dia offer macam-macam. Roti canai kosong, roti telur tu pula macam-macam, tampal, kahwin, sarang burung, telur juga. Faham jemaah sekalian? Untuk mengelakkan kebosanan kepada penikmati roti canai. Itu base pada telur dengan roti kosong. Lain pula cerita yang pelbagai bentuk, roti tisu, macam tanjak macam tu tinggi, apa lagi? Macam-macam. Roti bom tak bom nuklear tak apa-apa. Macam-macam nama. Untuk apa? Untuk menghindarkan kebosanan kepada peminat roti canai tadi. Ini contoh, saya beri faham begitu. Bahawa tempoh yang lama menikmati perkara yang nikmat pada kita pun bosan. Jemu juga akhirnya. Itu nikmat. Tuan-tuan bayangkan, itu cuma 60 tahun. Akhirnya tak makan dah. Pasal apa? Tak nak. Dah tua sangat dah. Dia kata, saya tak makan roti canai. Dah tua dah. Dah bosan dah. Tunggu nak mati je. Berapa lama? 60 tahun. 60 tahun je. Ini 7,000 tahun dalam derita. Azab sengsara. Azab neraka. Apa cerita? Allah. Nak bayang tak boleh, tuan-tuan sekalian. Nak bayang tak boleh. Sebab apa? 60 tahun yang nikmat pun rasa macam dah tak boleh nak cerita dah. Gitu. Kalau berulang perkara yang sama. Jadi pada jemaah sekalian, ini memberikan satu gambaran kepada kita untuk membayangkan bagaimana deritanya mereka yang akan ke neraka di akhirat besok walaupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tempohnya lama. 7,000 tahun. Jadi adakah semuanya lama? Maka Imam Ghazali rahimahullahu taala pada jemaah sekalian membawakan penghuraian kepada kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahuilah bahawa memang ada pada sabda Nabi SAW yang tadi itulah, berita yang menunjukkan orang yang terakhir sekali dikeluarkan daripada neraka ialah sesudah meringkuk dalam neraka selama 7,000 tahun. Dan bahawa perbezaan di dalam waktu ketika dalam api neraka itu ialah antara sebentar sahaja dengan selama 7,000 tahun. Mana beza masa orang mukmin dalam neraka ialah antara sebentar sahaja dengan 7,000 tahun. Imam Ghazali pun menguraikan lagi jemaah sekalian, kata beliau, sehingga ada orang yang sebentar itu dapat berada dalam neraka sebagaimana sepantas kilat, yang dianggarkan baginya tiada henti walau sesaat. Macam mana sebut jemaah sekalian? Neraka bagi yang paling ringan, maksud Imam Ghazali, tempoh masanya itu ialah dalam kadar lintasan kilat. Kilat menyambar berapa saat, tuan-tuan? Pernah kira? Tak pernah kira. Saya pun tak pernah kira. Tapi saat lah. Pantas. Sekejap. Kan? Gitu. Jadi kata Imam Ghazali, itulah tempoh yang paling singkat bagi hamba Allah yang beriman yang masuk neraka. Juga masuk macam tu. Masuk juga. Untuk apa? Untuk akhirnya mereka merasai neraka. Dengan dosa, wallahu ta'ala wa'alam. Banyak mana? Wallahu ta'ala wa'alam. Sikit lah tu. Sebab tu tempoh dia. Sebab dia punya range dia, jangkaan dia, jarak dia tu, perbezaan dia tu, itu yang paling singkat macam lintasan kilat tadi. Dengan yang paling lama ialah 7,000 tahun. Itu tuan nak bayang pun tak tahu, Allah alam. Maknanya yang paling singkat tu apa dosa dia? Kita pun tak nak cerita. Maknanya dia ada dosa tapi paling sedikit. Itu je azab dia, neraka tadi. Berbanding dengan yang 7,000 tahun. Apa dosa dia ni? Wallahu ta'ala wa'alam. Dosa punya banyak, punya berat, punya besar, 7,000 tahun dalam neraka. Tapi alhamdulillah masih ada iman. Mati dengan keadaan beriman.
punya banyak dosa pun bila ada mati dalam keadaan beriman, akhirnya ada penamat. Keluar juga akhirnya. Tapi tuan-tuan bayanglah, ulang balik 7,000 tahun. Hidup kat muka bumi jemaah sekalian 97 tahun. Bosannya, lamanya ya Allah. Kan? Macam-macam jenis kehidupan ni dah rasa. Dah tahu semua sekali dah. Belum 100. 96, 97. Dah jemu dah. Cuma tak boleh nak bunuh diri dah. Kalau bosan pun dosa besar. Tunggu masa lah, bila nak mati milik Allah. Ajamak milik Allah. Tapi 97, 96 lama. Belum 100. 100 itu baru 1/10 daripada 1000. Yang sekarang ni 7,000. Tuan-tuan bayanglah. Macam mana? Itu tempoh dia jemaah sekalian. Maka pada jemaah sekalian, Imam Ghazali menyebutkan dalam huraian di sini, kalau begitu, kata beliau, antara sebentar ataupun sesaat itu dengan 7,000 tahun ada darjat-darjat yang berbeza. Darjat apa? Darjat berbeza sudut siksaan api neraka. Tak samalah. Yang sekejap, yang singkat masa takkan sama dengan yang lama. Lama tu macam-macam lah. Gitu para jemaah muslimin sekalian. Jadi bila begitu keadaannya para jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita berkenaan dengan apa nama tadi, siksaan yang berbeza itu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, adapun beratnya penyiksaan, maksudnya azab neraka itu, maka itu adalah bergantung kepada beratnya keburukan ataupun dosa yang dilakukan dan juga banyaknya dosa yang dilakukan. Boleh faham jemaah sekalian? Jadi cerita tadi cerita tentang azab neraka, kata Imam Ghazali, ia bergantung kepada beratnya dosa yang dibawa sampai ke akhirat. Dosa apa? Tengok, kita pun bergaji. Dosa kecil sekian, dosa besar sekian. Dosa besar tu bukan sama pun, banyak jenis. Banyak jenis dosa besar ni, kan? Jadi mana satu yang dibawa sampai ke mati, sampai ke alam akhirat? Apa jenis? Merompak, menyamun. Katakan merompak, menyamun, makan duit haram. Banyak jenis pula. Takkan sama dengan makan duit haram 1,000 dengan bilion. Contoh, sama ke? Tak sama. Jadi itu pembeza dia. Jumlah yang sikit dengan yang banyak beza hukumannya, kan? Kita pun boleh faham. Kalau dunia pun macam itulah. Curi tabung surau, kalau kata kena, nasib tak baik, penjara. Mungkin, tengoklah 10 hari, sebulan. Takkan sama dengan curi bilion-bilion. Tahun-tahun lah jumlah dia, bertahun-tahun lamanya. Gitu. Itu dunia. Kita kena fikirlah. Gitu maksudnya pada jemaah sekalian. Jadi kata Imam Ghazali, bergantung kepada beratnya dosa, keburukan dosa yang dibawa sampai ke alam akhirat. Jadi ini kita kena tengok. Dan juga kata beliau, Imam Ghazali, banyaknya. Berapa banyak? Satu tadi jenisnya, jenis berat dosa. Yang kedua banyak mana? Contohnya berat dosa berat, dosa besar. Contohlah dosa berzina. Berzina itu dosa besar. Okey. Dia tak bertaubat, tak mohon keampunan Allah Ta'ala, bawa dosa itu sampai ke akhirat. Dosa zina. Berapa kali? 10 kali. Tengok. Jadi yang tu yang menjadi nilai kepada azab neraka besok. Mana antara orang yang sekali berzina dengan 10 kali, itulah beza. Boleh faham je maksud? Itu maksud dia. Jadi di situlah kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan menjadi pembeza dalam neraka bagi siksaan orang beriman tadi, antara yang sepantas kilat dengan tempoh selama 7,000 tahun. Imam Ghazali menambah lagi jemaah sekalian, kata beliau, begitu pula dengan banyaknya penyiksaan, dengan banyak pula keburukan yang dilakukan. Ini huraian dia lah. Adapun perbezaan jenis penyiksaan ataupun azab, maka yang demikian itu dengan perbezaan jenis-jenis keburukan. Itu huraian dia. Tak sebut apa dia punya hukuman, apa dia azab, tapi berbezanya begitu kita boleh faham. Bentuk dosa besar macam mana, sekian dosanya. Banyak mana, sekian hukumannya, sekian azabnya. Jadi itulah jemaah sekalian yang akan mengisi
tempoh masa dalam neraka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa cerita kita jemaah sekalian? Bila kita faham ini, apa tugas kita? Rekasnya jemaah sekalian, tugas kita ialah waktu kita faham perkara sebegini secara pasti, secara tepat, masa masih ada buat kita, Allah beri hayat kepada kita, kita kena berikhtiar untuk memastikan dosa-dosa itu habis kat sini, selesai kat sini. Yang namanya ialah taubat. Taubat supaya berakhir di sini. Taubat ni mudah aja sekalian. Dia kita bukan orang yang bawa agama yang salah. Kan, orang yang bawa agama salah, agama batin tu, taubatnya payah. Payah. Tengoklah pecahan daripada Islam sendiri yang namanya Syiah. Bukan semua setengah-setengah. Taubatnya lain macam. Kan? Susah bertaubat. Apa dia? Masa hari Karbala tu. Apa dia buat? Dilukakan diri dia kan, guna pisau, letak belakang, pecah belakang, berdarah-darah, ambulans standby. Saya pun tak faham dia orang ni. Ambulans tu hanya ke standby, tak ada standby lah, biar dia mati. Nak kira kan, awak cari pasal buat apa, tikam-tikam macam tu, biarkan berdarah. Ambulans ambil pula, bawa pergi hospital, rawat pula. Dah nak rawat, tak payahlah macam tu. Apa guna taubat? Kalau kita faham kita lah, dia orang marah lah. Dan sebabnya, itu yang sesat. Payah. Yang agama lain, setengah-setengah agama lain lagi payah tuan-tuan. Kena cucuk-cucuk badan, pipi tembus ke pipi, kanan tembus ke kiri, cangkuk belakang. Allahu Akbar. Pasal apa? Nak hapuskan dosa. Payahnya kamu. Payah. Agama batil. Kita tak ada macam tu. Bangun tengah malam, merintih merayu Allah Ta'ala, minta maaf. Dia maaf tak? Dia maaf. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa masalahnya? Minta maaf. Tugas kita minta maaf. Ulama kata apa? Kemaafan Allah Ta'ala itu macam pemberian rezeki pada kita. Rezeki dah ada, nak beri je. Tugas kita percari. Ikhtiar cari, dia beri. Sama dengan taubat. Kita buat dosa, Allah tahu kita buat dosa. Sebab Allah bagi kita nafsu. Allah bagi kita iblis. Dia tahulah kamu akan dosa besok. Sebab kamu ada ejen pendosa. Kamu ada nafsu, kamu ada iblis. Kamu dosa. Habis tugas kamu? Mari kita lah mohon taubat. Dah. Allah tunggu kita nak bertaubat. Minta maaf Allah, Allah akan maafkan kita. Gitu jemaah sekalian. Jadi yang kes macam ini, yang berdosa ni, sebab apa? Sebab dia tak bertaubat. Kenapa tak bertaubat? Tak mari surau, tak dengar orang mengajar, tak tahu nak taubat macam mana. Tak terbuka hati untuk merenung dosa yang ada, untuk akhirnya bertaubat. Itu punca dia. Saya kata tadi, yang datang surau ni, dia tahu dia rasa berdosa lah. Dia tahu dosa dia apa. Dia tak datang, tak rasa apa pun, relax je. Perumpamannya mudah jemaah sekalian, perumpamaan mudah. Macam kita dengan penyakit lah. Kita dengan penyakit. Ada orang dia tak nak jumpa doktor. Dia kata, apa tak payah jumpa doktor. Pasal apa? Jumpa doktor saya esok, tahu ada penyakit banyak. Lah, gitu pula. Doktor kan cakap lah, encik ni ada kencing manis, encik darah tinggi, encik gout, encik macam-macam, encik nak mati sekian masa. Dia kata kan, tak nak jumpa doktor. Haru biru. Doktor memang kasar. Beritahu sekian penyakit, buat apa? Habis, tak payah jumpa. Relax je, buat relax je. Ini bahaya. Relax tu kalau tak ada apa-apa, okey lah. Masalahnya buat relax tiba-tiba mati mengejut. Kan? Banyak dah macam tu? Kes macam banyak dah? Banyak tuan-tuan. Jadi tak nak jumpa doktor, tak nak buat, tak ambil, tak tahu je. Contoh yang paling besar, maaf sebut, darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tak tahu dia darah tinggi. Apa dia buat? Dia telan je Panadol. Kan? Dengan papan sekali telan. Papan Panadol. Sakit kepala, telan Panadol. Telan Panadol. Itu bukan rawatan dia. Rawatan dia kena ubah diri itu macam-macam. Saya tahulah, saya pesakit darah tinggi. Gitu jemaah sekalian. Panadol bukan ubat dia. Itu untuk masa tu je. Nak bagi kita hilang rasa sakit. Sakit tu ada. Kalau darah tu dah memang dah naik ke kepala, dah kacau pembuluh darah, dia boleh pecah kan sekalian. Pecah yang tu, innalillah, mati. Ini ramai tak perasan. Tak nak jumpa doktor. Gitu. Jadi jemaah sekalian, balik kepada isu dosa tadi, sama ini. Jadi tugas kita yang akan mengenali dosa kita. Caranya muhasabah, postmortem. Nak mula postmortem muhasabah macam mana? Datang ke tempat pengajian. Adalah sentuhan-sentuhan pada jiwa, baru perasan,
kita ada dosa lah. Tak sekarang, semalam. Tak semalam, kemarin. Tak kemarin, tahun lepas. Tak tahun lepas, masa muda dulu. Sekarang dah tua dah. Perasan tak jemaah sekalian? Perasan. Ada tak dosa? Ada. Sekarang baik, sekarang dah hisap. Dulu belum hisap lagi. Dosa dulu macam mana? Dah taubat belum? Wallahu ta'ala wa'alam. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dia maaf. InsyaAllah dia maafkan kita. Jadi itu mudah ya jemaah sekalian. Bertaubat minta maaf dengan Allah Ta'ala sangat mudah. Dan dia akan maafkan. Betapa rugi kalau peluang masih ada, usia masih ada, tak minta maaf dengan Allah Ta'ala, pindah ke alam barzah besok, masuk alam akhirat, ganti taubat yang begitu mudah yang Allah maafkan kita, sebab dah pindah alam akhirat, akhirnya neraka yang akan bersihkan dosa kita, bukan lagi taubat. Taubat tak ada dah, habis dah. Taubat sampai sini je, jauh di halkum, ya habis, tak ada dah. Sebab tu jemaah sekalian kena mengaji, kena faham bahawa peluang masih ada ni kita gunakan untuk mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Jangan lekang, minta maaf dengan dia, kita silap. Sebab kita tahu kalau tak buat sekarang, besok lain macam dia punya ganti dia. Siksa neraka tu lama. Gitu pada jemaah sekalian. Jadi akhirnya kita pun nak mengambil satu pengajaran bahawa jemaah sekalian, tujuan kita belajar ni untuk apa? Untuk kita memahami betapa siksanya, pedihnya, payahnya, lamanya azab neraka untuk para pendosa. Tujuannya Allah nak bersihkan diri kita. Yang kita ni layak ke syurga, tapi dosa masih ada, diri itu kotor. Maka Allah akan bersihkan untuk akhirnya pindah ke syurga. Gitu jemaah sekalian. Jadi dalam hal ini, sekali lagi jemaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bila sampai kepada penghakiman akhirat besok, dia yakni Allah Ta'ala tidak pernah melangkaui apa yang dia sistemkan. Sekian dosa, sekian hukuman. Sekian dosa, sekian azab. Itu dalam kerangka sistem yang Allah dah atur. Sebab apa? Allah tak pernah zalim pada hamba-Nya. Maksudnya apa? Hukuman akhirat, azab neraka, bukan Allah tunjukkan kemarahan, tapi Allah buktikan sistem yang diatur itu berjalan. Maksud bahawa, tadi ulang balik, sikit dosa, sekejap tempoh. Besar dosa, banyak dosa, lama tempoh azab neraka. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawa Allah Ta'ala itu tidak pernah zalim dengan undang-undang, dengan hukuman yang dia lakukan, berpandukan kepada ayat 46 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan tiadalah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya apa? Walaupun dalam azab, derita, siksaan neraka yang perit, yang lama itu bukan zalimnya Allah. Allah tak zalim, kita yang zalim. Minta supaya dihukum oleh Allah Ta'ala. Allah tak zalim jemaah sekalian. Gitu. Itu maksudnya. Maka di akhirnya saya sebut jemaah sekalian, kata para ulama, sebab tak zalimlah maka Allah akhirnya pindahkan kita yang beriman ke syurga selepas selesai tempoh azab neraka, dalam keadaan orang yang masuk syurga kemudiannya itu, mereka tidak membawa sebarang kesan sebagai penghuni neraka. Tak ada kesan tuan-tuan sekalian. Mungkin yang sekejap tu, sepatah kilat tu, okeylah, munasabahlah. Kejap, tak ada kesan apa pun. Lepas tu terus ke syurga, okeylah. Bayangkan jemaah sekalian, kata pada ulama, yang 7,000 tahun pun tak ada kesan. Macam mana tu? Itulah bukti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tak zalim. Dah pergi ke syurga, pindah syurga, Allah tak bawa kepada hamba-Nya tadi dengan kesan neraka. Tak ada. Maknanya ceritanya jemaah sekalian, masuk syurga akhirnya itu, penghuni syurga tengok tak ada kesan, tak ada takcam langsung. Dia ni bekas neraka ni. Tak ada. Tak macam kita lah. Kan, lama tak jumpa sahabat kita. Kau ni lama tak jumpa. Mana lama ni? Dia kata apa? Allah, nasib tak baik. Yalah, apa benda cerita? Sungai Buloh. Kan? Sungai Buloh, 10 tahun. Berhal. Kau buat apa? Dia bercerita lah gini-gini. Sahabat dia kata apa? Itulah nampak lain macam. Rasa juga nak tanya tapi segan. Takut rasa hati. Dapat gaya macam bekas bandual je. Gitu contoh. Sebab zahirnya kita boleh nampak.
Contoh jemaah sekalian, contoh bekas banduan yang positif. Nampak bekas banduan, duduk dalam penjara kan jadi baik, insya-Allah. Ada dia punya proses pentarbihan. Dia keluar penjara jumpa sahabat, nampak muka tenang, air muka wajah tenang. Beri salam pun penuh, Assalamualaikum. Dulu salam, makan contohnya kan. Lain macam ni nampak. Kita bertanya, baik keluar dari pondok apa ni? Tak ada, keluar penjara. Nampak kesan. Contoh jemaah sekalian. Gitu. Itu maksud dia. Jadi nak sebut jemaah sekalian bahawa kata para ulama, tak begitu dengan bekas penghuni neraka. Tak ada kesan. Kulit-kulit pun tak ada kesan. Bahkan bakar neraka ni kan, macam mana kita ni kalau jatuh motor semua berparut, nampak ni tak ada apa pun okey je. Allah tutup semua tu, Allah hapuskan semua itu. Sebab apa? Allah nak beri nikmat, sungguh-sungguh nikmat. Nikmatilah dalam syurga. Sempur neraka dah habis dah. Begitu sekali jemaah sekalian. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang saya boleh kongsi malam ini tentang tajuk yang setelah pun saya nyatakan tadi, untuk kita memahami bahawa orang beriman akan ke neraka disebabkan dosa mereka yang belum dimaafkan oleh Allah Ta'ala sebab mereka tak bertaubat. Jadi tempoh masa apa bentuk azab siksaan dan neraka itu dihuraikan dalam ayat tadi dan juga hadis Nabi SAW. Jadi tugas kita memahami perkara ini untuk akhirnya kita pilih jalan bertaubat, minta maaf daripada Allah Ta'ala, agar akhirnya kita kalau sekalipun ke neraka, biarlah dalam tempoh yang sangat singkat dengan azab yang paling minima. Itulah kehendak kita kalau ke neraka. Nak kata ke syurga terus tu kita rasa macam di luar jangkauan kita. Tapi kalau neraka sekalipun, biarlah dalam tempoh yang singkat. Gitulah impian kita para jemaah muslimin sekalian. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi insya-Allah untuk pertemuan akan datang pada Januari tahun depan lah, lagi setahun, kita akan bincang tajuk yang berikutnya yang Imam Ghazali nyatakan, itu sebagai darjat kebahagiaan sesuai dengan darjat keimanan. Ini cerita tentang syurga. Hamba Allah yang masuk syurga itu sesuai dengan iman yang dia bina sepanjang hayat dia atas muka bumi ini. Pindah ke syurga sekejap pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi saya berakhir setakat itu tuan-tuan pada jemaah sekalian untuk perbincangan malam ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada saya yang bercakap dan tuan-tuan yang sudi mendengar sampai ke akhir. Mohon maaf anda bicara ini bicara yang silap, kelemahan saya namun ada kebaikan, ada manfaat, kefahaman yang tepat. Tuan-tuan kembalikan ucapan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa a'lam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.